Kita nak bercerita pasal G6PD. Okey, G6PD ni apa sebenarnya? G6 Jadi kita tunggu sekejap, tunggu adik kawan-kawan masuk. Jadi sementara tu bagi mereka-mereka yang dah masuk sama Kak Ija ni, minta tolong love, minta tolong share dulu ya. Sementara kita tunggu yang lain-lain masuk. Sebab topik hari ni adalah berkenaan dengan salah satu penyakit bayi yang agak common juga sekarang ni. Semua orang pun mungkin tahu, tapi kita nak bercerita lebih lanjut. Macam mana dan bagaimana pendedahan yang harus kita tahu. Apa yang kita kena tahu, apa yang kita kena buat, apa yang kita tak boleh buat. Boleh ke tak boleh kalau kita ada baby yang ada G6PD ni kita minum herba kan. Boleh ke tak boleh, apa herba yang boleh, apa herba yang tak boleh kita ambil kalau baby ada G6PD. Jadi siapa-siapa yang ada dengan Kak Ija minta tolong share dulu, minta tolong love, minta tolong like sementara kita tunggu yang lain-lain masuk. Okey, Kak Ija nak. Okey, siapa yang ada dengan Kak Ija kita tunggu sekejap. Kita tunggu sekejap, bagi yang dah ada minta tolong hantar Kak Ija love sikit, minta tolong like, minta tolong share kan. Sementara kita tunggu yang lain-lain masuk. Hai, siapa yang ada dengan Kak Ija? Terima kasih sebab join Kak Ija malam ni. Kita nak bercerita pasal G6PD. Okey, G6PD ni apa sebenarnya? G6PD ni adalah satu kelainan pada kita punya genetik lah. Dia adalah penyakit kekurangan enzim. Kekurangan enzim ni yang mana enzim ni boleh membantu pembentukan darah. Kak Ija tak nak cakap macam doktor-doktor lah, sebabnya kita ni hari ni Bebel Nenek Kebaya ni dia pasal herba. Kak Ija nak cerita pasal perawatan daripada segi herba. Bolehkah herba ni membantu bayi-bayi yang ada G6PD? Apakah herba-herba yang boleh dan herba-herba yang tak boleh diambil oleh baby-baby macam ni kan? Sebab ramai ibu-ibu yang ada baby G6PD langsung tak dapat nak berubat. Jadi apa yang kami penggiat herba ni boleh bantu bagi ibu-ibu yang ada bayi G6PD ni. Bagi ibu-ibu yang risau ubat-ubatan ni boleh memberi efek kepada baby dia kan. Apakah efek yang boleh terjadi kepada baby kita seandainya kita wrongly consume, maknanya tersalah ambil ubat-ubatan ni. Apakah ubat-ubatan yang memang memberi impact kepada bayi kita seandainya baby kita ada G6PD? Boleh ke tak boleh kita meminum herba? Apakah kita harus mengabaikan terus kita punya kesihatan ataupun ada alternatif yang kita boleh lakukan untuk membantu ibu-ibu ni, membantu tubuh kita ni recover walaupun kita ada baby yang G6PD. Jadi minta tolong share sebab kita bukan nak cerita daripada segi perawatan modernnya, kita nak cerita daripada segi perawatan tradisionalnya. Cerita dulu-dulu, kisah orang dulu-dulu. Okey? Tapi sebelum tu Kak Ija pun kena terangkan jugalah daripada segi perawatan modernnya apakah itu G6PD ni kan. Supaya korang ni faham. Kan? Faham yang apa yang mengakibatkan bayi korang ni boleh ada G6PD. Okey? Penyakit G6PD ataupun kita boleh kata kekurangan enzim lah, sebab dia bukanlah satu penyakit yang sangat-sangat kronik, tapi ianya kalau kita tak jaga dengan betul, ia boleh membawa kepada kemudaratan. Senangnya macam itulah, dia ada pantang larang dia. Dia ada pantang larang yang korang kena buat, ada pantang larang yang boleh dan tak boleh, ada do dan don't. Sama juga macam kita berpantang. Maknanya bayi korang tu daripada lahir memang dia dah ada pantang larang dia yang dia kena follow untuk mengekalkan kesihatan dia. Kalau dia tak follow, dia boleh membawa kepada kemudaratan kepada bayi kita kan. Sebab apa? Sebab kekurangan enzim ni boleh mengakibatkan darah bayi kita tu jadi pecah. Okey. Hai Shikin, apa khabar? Jadi minta tolong share, minta tolong like. Okey, berkomunikasi dengan Kak Ija kan?
Okey, jadi sebenarnya bukan semua benda yang tak boleh dikonsum kalau baby kita ada G6PD ni ya. Bukan kata semua benda baby kita tak boleh dekat. Okey, bukan dia ada benda yang kita tak boleh konsum, ada benda yang kita tak boleh dekatkan baby kita dengan. Maknanya kita tak boleh dekat kakak saya dah 2 tahun tak bersalin tapi bentan urat tiap-tiap malam ketar-ketar je. Tiba-tiba terlampau sejuk. Saya kena makan jamu ke? Ya, kena makan jamu ya Wahida. PM Kak Wani boleh kena ambil. Wahida ambillah sihat cantik ni bentan urat ni. Dah lama punya bentan. Sekarang dah start rasa. Kan. Dia kadang-kadang bentan ni dia bukan terus-terus rasa. Dah lama baru korang rasa. Dah lama, dah setahun, dah 2 tahun kan. Baru kita start ada rasa bentan ni. Baru start bentan, baru start sakit. Baru start sakit urat-urat ni. Kan. Jadi dah start rasa dan itulah rasa bentan. Sebab tu kita kata orang perempuan ni dia kena continuous berubat kan. Okey. Kekurangan enzim G6PD ni sebenarnya adalah penyakit yang diwarisi daripada keturunan. Dia samalah macam penyakit-penyakit keturunan yang lain. Contoh dia adalah macam kecacatan dalam darah kita tu. Maknanya kekurangan enzim tu yang mana dia daripada DNA. Kalau macam nak tetapkan jantina, kita ada kromosom-kromosom. Belajar biologi pula tak kan? Tak nak cerita macam tu, kita cakap. Ini adalah penyakit keturunan. Selalunya kalau penyakit-penyakit keturunan ni dia lebih kerap kena kepada anak lelaki berbanding anak perempuan. Bukan kata dalam badan anak perempuan tu tak ada kekurangan tu, ada, tapi kadang-kadang perempuan ni dia jadi pembawa sahaja. Okey, yang lelaki selalunya lebih kerap dapat penyakit G6PD ni. Dan kalau yang dapat G6PD ni, okey, contohnya mak kita ni perempuan, kita ni pembawa kan? Pembawa anak, kalau kita ni pembawa anak kita akan jadi pengidap G6PD. Okey, jadi kita kena tahu susu galur kita ada tak backward ataupun di kebelakang tu keturunan kita ada yang mengalami masalah G6PD ni. Okey. Jadi ia adalah penting untuk korang tahu dan bersedia seandainya korang dah tahu ada history ataupun sejarah anak-anak yang ada G6PD. Okey, faham ya? Jadi bila darah dia nak jadi, darah dia akan pecah. Kalau lah dia terkena kepada perkara-perkara yang boleh mengakibatkan perpecahan pada darah tu. Okey, maknanya kalau contohnya bayi G6PD ni tak boleh kalau kita makan kacang parang kan, dia banyak benda yang kena pantang. Daripada segi makanan, perkara yang paling tak boleh adalah kacang parang. Okey, kacang parang ni paling sensitif pada baby G6PD. Jadi korang sebagai ibu kena tahu dan kena selalu aware. Okey, kena selalu aware yang korang tak, kalau selagi korang breastfeed, korang janganlah makan kacang parang ni. Kacang kuda lah orang panggil, kacang kuda tu. Okey, kacang kuda yang ada kulit warna coklat tu, korang tak boleh makan kacang tu. Okey, sebab apa? Baby G6PD ni dia adalah lebih cenderung mendapat kuning yang lebih tinggi. Sama juga dengan baby yang orang yang berdarah O kan, kita darah O, suami darah O, baby dapat kuning lebih tinggi, selalu lama kuning dia. Sama juga dengan baby G6PD, dia orang pun lebih cenderung mendapat kekuningan lebih lama. Jadi dia orang akan cenderung untuk mendapat prolonged jaundice kan. Jadi kita kena bersedia dekat situ sebab baby akan berkemungkinan kena prolonged jaundice. Jadi kan, Salasiah kata mungkin Salasiah boleh share sikit apa yang boleh dan tak boleh kan untuk anak Salasiah, sebab dia ada anak yang kena G6PD. Adakah kalau saya suami ada G6PD, saya akan melahirkan semua anak saya ada G6PD?
Tidak. Dia bukan kata kalau kita setiap kali kita melahirkan anak kita ada G6PD. Tidak ya, dia ada bila ada pembahagian kromosom tu, bila mana kena pada anak tu lah kena G6PD. Bukan semua. Kan? Bukan semua. Alhamdulillah Salasia makan ubat Kak Ija dalam pantang, kuning dia tak tinggi. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab kita gunakan herba-herba yang bersesuaian. Ada juga herba yang tak bersesuaian yang tak boleh diambil oleh baby yang ada G6PD ni. Sebab tu kena tahu pengkhususan herba. Kena tahu herba apa. Bila kita nak ambil herba tu macam Kak Ija nak ramu herba berpantang, Kak Ija kena tahu herba apa yang sesuai, herba apa yang tak sesuai untuk baby-baby yang ada G6PD ni. Sebab Kak Ija tahu kemungkinan ibu-ibu melahirkan anak G6PD ni ada banyak. Kan sama juga dengan kesesuaian baby dengan breastfeed kan. Ramai ibu-ibu tanya Kak Ija, boleh ke kalau saya minum herba ni saya menyusukan badan kan. Jadi Kak Ija sebagai seorang peramu herba, kita kena tahu yang herba-herba yang diramu adalah untuk ibu-ibu yang bakal menyusukan bayi. Kan ibu-ibu yang bakal menyusukan bayi. Dan bayi ini ada banyak kemungkinannya yang kita kena jaga. Okey, kekuningan pada bayi. Kita nak tengok daripada segi iritasi kulit dia. Kalau dia ada masalah kulit ke, ada sensitivity ataupun tidak contohnya. Apa yang Kak Ija selalu concern lah. Masalah darah contohnya G6PD kan. Ini adalah perkara-perkara yang kita kena ambil tahu. Adakah herba-herba yang kita ramu tu sebagai seorang peramu herba, adakah ianya akan mengurangkan susu ibu? Kan? Mestilah kita nak bagi herba yang boleh boost kita punya susu kan? Sebabnya kalau baby ada G6PD ni, goji berries tu juga tak berapa bagus untuk diambil. Okey, goji berries ataupun herba 12 herbs daripada sinseh yang untuk buat untuk buat dia punya sup tu pun tak boleh sangat diambil, tak berapa sesuai. Dia ada beberapa herba, dia ada jenis ginseng yang tak sesuai, dia ada 2 jenis ginseng yang tak sesuai. Dia ada 2 jenis akar ginseng yang tak sesuai. Dia ada yam ataupun dia ada ubi juga yang tak sesuai. Kita kata kita ada ubi jaga, kita ada temulawak, kita ada temu cangkuk, kita ada beberapa jenis temu kan. Blueberry dan kacang parang dah lama tak makan, betul kan. Berries ni sangat-sangat tak berapa digalakkan. Sama juga dengan goji berries yang sekarang ni orang banyak buat untuk bantu boostkan susu. Sebab apa Kak Ija tak buat obat untuk boost susu kan. Padahal boleh je goji berries ni mana-mana Kak Ija boleh buat. Sebabnya Kak Ija tak nak in terms of overall, secara keseluruhan Kak Ija nak buat untuk semua orang boleh minum. Walaupun korang ada baby G6PD ke, baby kuning prolong jaundice ke, sesuai. Kak Ija tak nak ada orang yang tersalah minum yang mendatangkan mudarat. Sebab tu kalau nak ikutkan ubatan Cina Chuanlin tu yang untuk tambah susu, untuk masak dalam renih dalam herba yang renih dalam dia punya ayam untuk buat ubat berpantang diorang tu kan, itu pun tak berapa sesuai untuk tambah darah kan, untuk hilangkan sakit badan tu tak sesuai untuk diambil oleh ibu-ibu yang ada anak G6PD. Jadi kena tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Korang tak boleh ambil Chuanlin, tak boleh pergi ke sinseh minta obat itu ini. Jadi kena tahu obat apa yang sesuai dan herba apa yang tak sesuai. Okey, jadi kena tahu. Kalau baby saya ada iritasi ataupun ada, macam mana saya nak tahu kalau baby saya tu tak sesuai dengan satu-satu benda tu, kan? Contohnya kalau saya dekatkan baby saya dekat persekitaran yang ada naftalena. Tahu tak naftalena? Naftalena ni yang obat gegat. Obat gegat ni juga sangat-sangat tak bagus untuk baby yang ada G6PD. Ia boleh mengakibatkan darah baby tu pecah. Dan bila sel darah pecah, dia akan cepat-cepat baby tu akan mengalami masalah macam anemia. Okey, kekurangan darah sebab darah dia tak boleh nak form.
Bila form dia pecah, dia tak jadi. Darah dia tak jadi tau. Jadi bila darah dia tak jadi macam tu, kan dia akan tiba-tiba dia nampak pucat, dia macam susah nak bernafas. Kan kita kena tahu apa yang bakal terjadi kepada baby kita seandainya kita salah bagi makan pada bayi kita. Dan kena tahu bila baby ni G6PD daripada lahir, kita kena jaga dia sampailah korang dia akan kekal, tak ada ubat. Dia tak ada ubat. Okey, dia tak ada ubat. Dia tak ada ubat lah maknanya kan. Tak ada ubat. Maknanya dia akan kekal hidup dengan G6PD itu. Okey, sebabnya G6PD ni adalah penyakit keturunan. Dia adalah bawaan keturunan, bawaan daripada kita punya genetik. Kan, macam mana doktor nak check bila baby kita lahir tu kan, doktor ambil darah daripada tali pusat baby tu, doktor check adakah darah kita tu form daripada segi apa bahan-bahan dalam darah tu. Doktor check, hantar lab hantar keputusan. Kalau ada G6PD, korang memang kena tahu yang ada banyak pantang larang yang korang perlu turutkan. Kan? Ni pantang larang sepanjang hayat. Macam ibu, macam Salasiah kata baby dia ada baby G6PD, jadi dia tak boleh makan blueberries, tak boleh makan kacang parang, betul kan? Sebab susukan anak. Selagi korang susukan anak korang tak boleh ambil benda tu. Dan korang kena avoid anak korang daripada makan benda tu. Okey, tak bolehlah korang nak bagi dia orang pakai kalau tidur kat kampung tiba-tiba pasang ubat nyamuk, tak boleh. Sebab ada obat nyamuk yang diorang tak boleh bau pun. Dan bila bau benda tu boleh mendatangkan kemudaratan pada diorang. Jadi korang sangat-sangat kena jadi sangat-sangat alert dan sensitif. Kena tahu obat nyamuk, obat gegat kan, kacang parang, berries, blueberries, korang tak boleh makan. Apa lagi? Ada beberapa benda lagi yang tak boleh makan. Kak Ijaz pun korang boleh dapat khidmat nasihat doktor sebagai Ijaz bukan doktor, tapi memang ada beberapa benda yang korang kena elakkan. Contohnya even ubatan hospital pun ada yang korang kena elakkan. Banyak sebenarnya ubatan hospital yang korang kena elakkan kerana ianya boleh mengakibatkan baby korang punya darah pecah. Darah dia pecah, jadi dia akan cenderung mendapat anemia dan boleh mengakibatkan pneumonia ataupun bengkak dia punya paru-paru juga, sebab dia akan jadi susah nak bernafas, dia akan jadi sesak nafas, dia akan jadi pucat, dia akan tak boleh pakai, memang leceh tapi lama-lama dah biasa. Betul, minyak UI pun sebab dia gunakan 12 herbs. Okey, Salasiah dia ada taruh dia punya minyak tu dia orang guna bahan mungkin dia orang guna bahan-bahan mentol baby tak boleh. Mentol tak boleh ya baby G6PD, minta maaf kalau korang ada mentol tak boleh. Benda yang rasa berangin-berangin tu tak boleh. Sebab G6PD ni dia ada dia punya tahap-tahap. Dia ada tahap-tahap, adakah dia kronik ke, dia ada dia punya tahap-tahap. Dan insyaAllah kalau korang ada baby G6PD, pakar kanak-kanak akan menasihati korang dengan betul lah, akan advise korang tahap apa anak korang punya G6PD tu. Okey ya, boleh faham ya? Okey, dari segi perawatan herba, apa yang kami boleh bantu ibu-ibu yang ada anak G6PD pula kan? Betul, benda-benda yang berunsur mentol tak boleh kan? Korang maknanya gula-gula yang ada mentol jangan makan kan? Minyak UI jangan sapu kat baby. Minyak cak kapok ke kan? Jangan kan? Jangan, sebab apa? Dia allergic pada G6PD. Kalau sapu jadi macam mana Salasiah? Cuba cerita, kalau sapu memang jadi macam mana? Kalau baby kembung-kembung, Salasiah sapu apa kan? Ya betul Kak. Nak makan ubat pun kena bagi tahu doktor dan farmasi, sebab ada ubat tertentu nanti hospital akan bagi kad khas. Nampak? Alhamdulillah kita ada Salasiah yang ada baby G6PD yang boleh bantu kita beri penerangan yang lebih. Ini adalah satu info yang korang kena tahu. Yang korang kena tahu sebab berkemungkinan kita pun ada susu galur genetik dulu yang ada G6PD. Naik ruam-ruam, dia macam tak selesa kan? Dia ada rashes, dia susah nak nafas kan? Ini adalah tanda-tanda yang dia tu dia ada efek. Benda tu
efek pada dia punya body. Dia banyak benda yang korang kena tahu kan, Salasiah kan. Kita cerita sikit-sikit. Okey. Daripada perawatan herba Kak Ija, apa yang Kak Ija boleh bantu ibu-ibu yang ada G6PD ni kan? Selalunya kalau ibu-ibu yang ada G6PD macam Salasiah, Razali juga dulu, Kak Ija memang akan advisekan untuk ambil sepang kederang dahulu. Okey, ambil sepang kederang itu lebih lama lah. Kalau orang yang berpantang normal ataupun Caesar, Kak Ija akan suruh ambil sepang kederang 7 hari sahaja kan. Tapi kalau adik-adik yang ada bayi G6PD, bolehlah ambil sepang kederang tu lebih lama. Sebab apa? Kita tak nak baby terlampau kecil dan kita nak test benda-benda yang lain. Walaupun Kak Ija tahu herba ubat periuk tu kita tidak mengandungi apa-apa ginseng yang tak dibenarkan untuk baby G6PD, tapi kita tak tahu dia punya reaction. Okey, kalau ibu-ibu yang dah minum contohnya sepang kederang 3 minggu ke 4 minggu kan, baby dah nampak okey kan, dah nampak semakin okey, kita boleh start dengan ubat periuk sehari sekali sahaja. Okey, sehari sekali untuk bantu ibu. Jangan tak berubat kan. Jangan tak berubat. Sebab apa? Ibu masih perlu sihat untuk dapatkan bayi yang sihat. Spray nyamuk pun tak boleh. Pun pakai yang water bag. Betul kan? Baygon lipas kena elak. Kalau tak anak macam tak selesa. Kan? Mungkin dia punya itulah chemical reaction pada baby tu kan. Betul kan Salasiah? Dia ada chemical reaction. Mungkin daripada segi walaupun bau persekitaran pun tak boleh pada bayi. Pasang obat nyamuk pun tak boleh pada bayi tu. Dia akan jadi tak selesa. Dia akan jadi macam susah nafas. Dia nampak tak selesa. Ini yang diceritakan pasal G6PD. Sebab ramai orang yang rasa risau. Perlukah saya ni? Risau sangat ke? Perlukah saya ni? Takut sangat ke kalau baby saya ada G6PD ni kan? Kan? Perlukah saya ada kerisauan apa yang saya perlu elakkan? Takkan saya nak kurung je anak saya dalam rumah kan? Kita boleh tengok kan, kita boleh tengok, kita kena selalu check baby kita adakah dia pucat ataupun tidak kan? Dia kulit dia adakah dia nampak penat kan? Tengok air kencing dia, warna air kencing dia sangat-sangat penting untuk kita tengok kan? Sebabnya selalunya kalau kehilangan darah, warna stool kita kan, memang ada G6PD. Saya tak tahu apa yang boleh dan tak boleh sebenarnya. Bila doktor tanya doktor dan misi kat sini cuma bagi tahu obat nyamuk, obat gegat dan kacang parang je dengan klorok. Bila Syah nak guna apa-apa atau makan apa-apa, tanya misi dulu. Tapi jawapan misi tak meyakinkan. Dia orang jawab, tak pastilah. Itu je jawapannya. Aduh, Syah cuba je lah. Tak tahu okey ke tak. Tapi baby tak ada tunjuk apa-apa yang tak okey. Cuma kulit dia macam sensitif sikit. Ya betul. Kalau baby yang ada masalah darah ni, contohnya penyakit darah, penyakit keturunan ni, dia macam G6PD, thalassemia kan? Acute G6PD, thalassemia, kita boleh dapat apa lagi penyakit darah yang selalu ada ya. G6PD, thalassemia yang selalu berketurunan yang datang. Thalassemia contohnya yang pucat pale tu kan. Kita kena check dulu. Nak kahwin kena check dulu sama ada kita pembawa ataupun suami pembawa ke tak. Kalau tak match tak boleh kahwin tau. Kalau kata dua-dua boleh mengakibatkan baby kena thalassemia, tak boleh kahwin. Sebabnya nanti kasihan kat baby. Thalassemia ni sangat-sangat teruk efek dia kan. Jadi kena tahu, kena tengok dia punya warna kencing baby kita, adakah dianya warna normal. Sebab kalau dia tak normal, dia akan menjadi sampai warna hitam, warna gelap kan. Jadi bila warna baby warna kencing baby kita tu dah gelap macam tu, kita memang kena bawa pergi doktor. Kita kena selalu buat pemeriksaan berkala. Macam Nasha ni cakap tadi, baby memang akan lebih sensitif. Sebab tu kita kena try and error. Kena try sikit-sikit. Tengok dia tu selesa ataupun tidak. Tapi benda yang doktor confirm kata tak boleh tu, maknanya memang tak boleh. Okey, kalau doktor kata kacang parang tak boleh, klorok memang tak boleh. Betul, memang tak boleh. Kan? Klorok,
spray nyamuk kan, macam dia kata tadi, kacang parang, berries, sangat-sangat tak boleh kan. Jadi kena elakkan kan supaya tak mendatangkan kemudaratan pada baby kita. Tak suka-suka datangkan kemudaratan pada baby kita. Okay, ubat gegat, naftalina ni memang tak boleh betul kan. Ada ubat-ubatan yang kita tak boleh. Doktor akan bagi korang bangle atau kalau dulu-dulu kalau macam masa Kak Ijaz sakit dulu, kita dapat gelang yang ada. Memang susah pada kalau anak dah naik ruam ke apa tu, kalau boleh stop makan atau pakai. Ya betul. Memang susah pada mulanya, tapi lama-lama kita dah boleh biasa sebab anak sulung alhamdulillah tak ada, cuma anak nombor 2. Sabun lantai pun tak boleh. Benda-benda yang kita tahu benda apa yang tak boleh kan, dia akan rasa tak selesa, dia akan nampak terganggu ya salasiah. Dia akan nampak terganggu ya, terganggu macam mana tu? Adakah dia susah nak bernafas ke? Dia macam semput ke kan, sebab dia akan selalu rasa semput kan. Kita kena jaga sebab kalau contohnya kalau kita termakan kacang parang, boleh mengakibatkan dia sangat-sangat susah nak bernafas dan boleh mengakibatkan hati dia jadi bengkak. Jadi kita yang mana doktor kata tak boleh tu, sangat-sangat tak boleh, jadi jangan buat kan. Yang mana maknanya kalau yang minor-minor, major-major tu jangan. Kalau minor-minor tu mungkin kita boleh try and error. Okay? Tengok keadaan bayi macam tadi. Siapa? Nasha GP kata kita tak tahu macam mana. Kalau anak dah naik ruam, dia memang cepat naik ruam kan sebab darah dia tak kuat. Kita tak nak darah dia kena jangkitan ataupun inflamasi ataupun dia akan mudah kena jangkitan. Dia akan mudah. Dia mudah, dia fragile je kan. Dia macam manja je. Semua banyak benda yang kena jaga kan. Tapi ibu-ibu kena ingat, walaupun kita ada anak G6PD, kita masih boleh mengamalkan perubatan. Okey, pada diri kita. Okey, pada diri kita tu okey untuk kita amalkan perubatan. Maknanya masih boleh minum herba, boleh. Tapi herba yang sesuai, macam Kak Ija cakap tadi, herba yang sesuai. Jangan ambil herba sebarangan yang kita tak tahu apakah kandungan dia kan. Kita kena tahu apa yang tak boleh pada anak kita, tak boleh pada anak kita. Kena confirmkan dulu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Sebabnya kita tak nak mendatangkan kemudaratan pada bayi kita juga kan. Macam tu. Sebab ramai yang tanya Kak Ija, baby G6PD boleh minum tak sepang? InsyaAllah boleh, insyaAllah boleh. Okey, dan ubat periuk tu minum sehari sekali dulu. Macam Kak Ija kata, Salsia Razali, tengok keadaan baby tu, adakah dia selesa. Kalau dia selesa, korang boleh carry on. Kalau dia nampak tak selesa, stop. Itu sahaja choice yang ada. Tapi sepang insyaAllah tak ada masalah. Sebab ubat periuk tu dia kandungan herba dia tu lebih banyak, ada 36 jenis herba. Jadi kita tak tahu, takut dia kalah pada salah satu herba tu ke kan, kita tak tahu. Jadi sepanjang pengetahuan Kak Ija, sebab herba-herba ni adalah herba-herba yang bersesuaian. Kita tak ada guna herba-herba yang dalam konteks perubatan yang dalam konteks kajian mengatakan yang tu tak boleh. Macam itulah kan. Okey, faham nak? Jadi itulah cerita pasal baby G6PD. Ibu masih terus kena berubat. Maknanya kalau korang nak bertungku tak ada masalah, nak berbengkong tak ada masalah, nak pakai parampilis tak ada masalah, nak pakai rempah barut tak ada masalah, nak minum herba masih lagi tak ada masalah. Manjakani boleh makan? Boleh. Tak ada masalah kan. Korang tak boleh makan terlampau banyak. Lada hitam pun kurangkan sedikit sebab kita tak tahu dia punya iritasi kulit. Kita kena kurangkan, korang kena kurangkanlah ada beberapa macam ada makanan-makanan kacang panjang kan, kurangkanlah dulu sebabnya berries ataupun biji-biji yang macam blueberries, raspberry, goji, benda-benda ni korang kena stop dulu kerana kita takut ia memberi kemudaratan pada baby. Macam tu. Okey. Jadi ada herba yang boleh, ada yang tak boleh. Kita kena tahu dan sebagai kalau kita nak meramu herba pun kita kena bertanggungjawab jugalah. Kita kena jadi seorang kalau kita meniaga ke, kita buat apa-apa ke, kita kena bertanggungjawab jugalah nak sediakan apa-apa untuk ibu-ibu yang tengah berpantang ni, kena tahulah apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Dan kalau nak advice,
kita pun advisekan minum dulu sepang kederang, insyaAllah boleh memberi tenaga kepada ibu, boleh bantu ibu banyak juga walaupun dia hanya 2 jenis herba, tapi bantu banyak. Kan? Lepas tu nanti dah sebulan macam tu boleh start berubat sebab anak dah semakin besar. Dia punya resistance pun dah semakin kuat. Lama-lama dia semakin okey, semakin okey kan. Dia akan used to keadaan dia tu kan. Macam tu. Okey. Jadi itulah tadi perkongsian Kak Ija pasal baby G6PD dan juga herba. Okay, sebab memang ada pelbagai herba yang tak boleh. Ada pelbagai herba yang tak boleh. Kita tahu pelbagai herba yang tak boleh. Sebab tu kalau daripada segi perawatan moden, doktor memang cakap jangan sahaja ambil herba. Sebab apa? Sebab dia susah nak terangkan herba apa yang tak boleh dan herba apa yang boleh. Okay, susah nak klasifikasi, nak tunjuk kepada korang apa yang boleh, apa yang tak boleh. Sebab diorang bukan pengamal herba juga. Jadi tak salah untuk diorang cakap macam tu. Maknanya betul. Apa yang dia cakap tu betul. Dia cakap daripada konteks menyeluruh untuk hai, baru nak tengok live. Hai Marcella. Kan? Untuk jaga baby kita dan kita juga. Kalau baby sakit, kita pun sakit. Tapi sama juga. Kalau kita sakit, baby pun akan sakit. Kita perlukan susu yang berkhasiat untuk baby kita supaya dia dapat build darah dengan betul. Kan? Supaya dia dapat build darah dia dengan betul. Supaya dia dapat bantu tubuh dia hasilkan darah yang lengkap, supaya dia dapat bantu tubuh dia keluarkan bilirubin daripada darah dia, bilirubin yang banyak yang boleh mengakibatkan kekuningan. Sebabnya baby yang G6PD ni memang selalunya akan kuning lama. Mata dia kuning kan, boleh nampak sangat-sangat dia punya kekuningan tu. Nampak sangat. Kan? Jadi sangat-sangat boleh membantu kalau korang minum sepang kederang. Kak Ija memang akan sarankan ambillah dulu. Kalau baby dah kena G6PD, belilah lagi sepang kederang, lagi 2-3 paket pun tak apa. Korang boleh mandi, korang boleh minum, boleh mandikan baby dengan sepang baby kalau kulit dia start kalau kulit dia gatal tu kan, boleh mandi untuk bantu kurangkan iritasi kan. Alhamdulillah, insyaAllah setiap penyakit tu ada penawarnya. Cumanya kalau penyakit daripada segi keturunan macam genetik, penyakit genetik ni memang tak boleh nak dielakkan lah, tak ada ubat. Kalau dah penyakit genetik ni memang dah penyakit yang tak ada ubat lah, senang cakap kan. Contohnya kalau budak-budak kena thalassemia, budak-budak kena masalah apa lagi penyakit genetik kekurangan kromosom, thalassemia, albino, kita ada penyakit banyak juga penyakit genetik ni, boleh lupa. Kau sekarang ni dah start jadi pelupa, cik. Okey, jadi antara penyakitnya adalah G6PD ni lah yang mana kita boleh tackle. Maknanya masih lagi boleh tackle, tak perlu sangat takut, tak perlu terlampau takut kerana kita dah tahu apa yang boleh dan tak boleh. Cumanya kita perlu lebih berhati-hati sahaja. Okey, jangan rasa down kan. Anak saya sabun badan yang ada mix berries langsung tak boleh pakai. Naik ruam badan dia. Sekarang pakai yang jenis susu kambing. Betul, Alhamdulillah. Jadi nampak kan, berries tu dia akan mengakibatkan ruam. Dia akan mengakibatkan gatal-gatal. Jadi itulah yang kita nak kurangkan. Sebab kita tak nak kalau benda tu mengakibatkan kesukaran bernafas contohnya kan. Itu adalah satu perkara yang serius. Kita risau kan. Jadi jangan lupa bawa anak anda untuk dapat pemeriksaan berkala. Maknanya pemeriksaan setiap kali kita nak check baby berapa bulan yang diorang suruh check datang cocok tu kan. Bawa baby korang, dapatkan khidmat nasihat yang betul kan. Contohnya kita tak faham apa-apa, boleh tanya doktor yang berbeza. Okey, tak ada masalah untuk kita dapatkan second opinion, third opinion, fourth opinion kan, pendapat-pendapat doktor-doktor yang lain. Tak ada masalah kan. Sebabnya setiap orang mempunyai pandangan yang berbeza. Kan? Okey. Jadi sekian dulu pasal G6PD yang Kak Ija nak kongsikan untuk korang hari ni. Kita jumpa lagi besok insya-Allah. Kak Ija nak kongsikan satu topik hangat besok insya-Allah pasal stretch mark.
Pasal stretch mark, ramai orang tanya pasal stretch mark. Jadi besok kita nak kongsikan pasal stretch mark. Okey, jadi stay tune dengan Kak Ija besok pukul 10 malam insyaAllah. Kita ada bebel nenek kebayan. Hari ni bebel moden sikit lah. Cuma Kak Ija cerita pasal herbal sikit. Sebab memang ada... yang penting hati-hati. Jangan segan tanya doktor. Jangan segan tanya nurse. Kan jangan malu. Malu bertanya sesat jalan. Kan? Jadi kita kena hati-hati dan kita kena educate anak kita tu juga. Daripada dia kecil, kita kena educate dia. Kita kena make sure yang dia tahu yang dia tu ada G6PD. Okay, kita kena ajar dia apa yang do, apa yang don't. Yang ada semua jenis berries tak boleh lah ya. Syah ada nak try satu suplemen ni yang tak ada collagen tapi berasaskan buah delima dan buah apa lagi dah lupa saja. Syah nak cuba sebab ada milk booster tapi tak sure pula boleh ke tak. Kalau milk booster mesti ada goji berries. Seeloknya jangan. Sebab kalau yang ada goji berries ni dia berries. Kan dia warna merah. Dia warna merah, dia kecil-kecil macam tu. Okey, kena tahu apa yang boleh, apa yang tak boleh. Selalunya berries-berries ni memang tak sangat sesuai dengan baby yang ada G6PD kan. Jadi kena try lah kan. Kena tahu juga kandungan. Kalau kita ambil ubat tu pun kita kena tahu apa kandungan ubat tu. Sebab banyak bahan campuran dalam ubat yang bayi anda tak boleh makan. Kena tahu, kena dapatkan nasihat. Kalau nak pergi beli obat kat farmasi, kata saya ada anak G6PD, apa yang saya boleh makan, apa yang saya tak boleh makan. Sebab dia ada list chemical ataupun campuran sebatian yang kita tak boleh ambil. Macam tu, betul kan? Jadi itulah info untuk ibu-ibu yang ada G6PD, ada baby G6PD. Semoga ianya sedikit sebanyak memberi manfaat kepada korang, memberi input kepada korang yang mana G6PD ni adalah bukan satu penyakit yang boleh yang sangat-sangat teruk, tapi dia akan jadi teruk kalau kita tak jaga. Macam tu je lah, senang cakap kan. Jadi bagi mereka-mereka yang ada anak G6PD, Kak Ija harap lebih berhati-hati, lebih ambil tahu, lebih kan berpantang kan. Sebabnya korang kena pantangkan anak korang, educate anak korang tentang kekurangan dalam darah dia orang ni. Maknanya dia orang kurang G6PD dalam sel darah merah dia orang tu kan. Jadi kita nak kena bagi tahu dia orang. Okey, sekian dulu untuk hari ni. Kita jumpa lagi besok dengan masalah stretch mark. Kisah dulu-dulu. Kan? Nampak orang dulu perut dia lawa je kan? Kan? Jadi jom kita ceritanya nenek-nenek dulu. Okey, kita jumpa lagi esok. Bye-bye. Assalamualaikum semua. Terima kasih sebab tunggu Kak Ija hari ni. Bye.